Selamat sahabat semua. Pada pagi ini saya akan membaca berita mission kita untuk sahabat ketiga, suku ketiga tahun 2020. Jadi saya akan membawa berita mission dari Liberia. Jadi tajuk cerita mission kita pada pagi ini adalah perjalanan amat jauh balik kampung. Jadi Alfonso Peter Juah berumur 48 tahun. Pada usia 19 tahun, pada tahun 1992, Alfonso Peter Juah melarikan diri semasa perang saudara di negaranya, negara Liberia, lalu naiki kereta api dan buat perjalanan ke negara Guinea. Tidak disangka, perjalanan selama 14 tahun telah melalui 8 buah negara dan akhir perjalanan dia kembali ke negara asalnya dengan membawa istri yang berbangsa Indonesia. Kemudian, keadaan pada masa tahun 1992 semasa Alfonso melarikan diri adalah sangat sukar, bahaya dan menakutkan. Nyawa tidak berharga lagi dan dia hanya merasa selamat apabila sampai dan berada di negara jiran. Alfonso serta-merta meninggalkan kehidupan kekristenan Adventist yang dia hidupi sejak lahir. Negara pertama yang bersepadan dengan negara Liberia dan dia masuki ialah negara Guinea. Alfonso telah diberi perlindungan dan bantuan oleh sebuah organisasi kemanusiaan antarabangsa semasa di negara Guinea. Dengan bantuan agensi kemanusiaan, Alfonso telah dapat menamatkan pendidikan peringkat sekolah menengah atas di negara Guinea. Tetapi dia telah menjadi orang tanpa ibu bapa dan tiada saudara mara dan tiada tempat tinggal di negara asing. Oleh itu, dia akan gunakan apa sahaja jalan atau cara untuk mendapat wang dan makanan. Perkara paling mudah ialah dengan menjual dadah heroin. Kedua, dia lakukan perbuatan menipu orang dengan kekerasan dan merugut untuk mendapat wang. Dia juga menjadi seorang yang membuat skam melalui handphone. Selepas setahun, dia melarat di negara Guinea. Alfonso ingin sekali pada peluang-peluang yang baru untuk mendapat wang dengan paling mudah lagi. Dia pun berjaya membeli pasport negara Guinea secara menipu dan memberi rasuah kepada pegawai kerajaan. Sebaik saja dia dapat pasport Guinea, Alfonso pun berpindah ke negara Senegal. Di negara Senegal, Alfonso pun melakukan perbuatan menipu orang dengan lebih hebat lagi. Sambil buat skam, dia jual dadah heroin, menipu dan ugut orang semata-mata untuk mendapat wang. Dia tinggal di negara Senegal hampir 4 tahun. Alfonso telah menjadi orang yang diburu sepanjang masa. Dia keluar masuk penjara. Kali terakhir dia keluar penjara, dia pun berusaha memikir dan mencari peluang-peluang baru seterusnya untuk mendapat wang dengan cara yang paling mudah. Oleh itu, dia telah pergi ke negara-negara seperti negara Tunisia dan negara Jordan. Dia juga pergi dan tinggal di negara India, negara Thailand, dan negara Indonesia. Di setiap negara yang dia lawati, dia jual dadah, tipu orang, ambil wang secara paksa, dan menipu dengan apa saja cara yang dia pikir sesuai dan paling berkesan untuk mendapat wang. Apabila dia dapat wang, dia akan beli apa saja yang wangnya dapat beli, termasuk visa untuk perjalanan ke mana-mana luar negara. Semasa di Indonesia, Alfonso tinggal di Bandaraya Jakarta. Di Jakarta, Alfonso mula berfikir tentang kehidupannya. Dia ingat masa mudanya pergi ke gereja pada hari Sabat dengan ibu bapa dan saudara mara. Dia merasa amat kecewa dan berdosa kerana dia tahu dia telah
melanggar hukum 10 Tuhan. Pada suatu hari, dia berbicara mengenai Tuhan semasa dia sedang mandi di kolam air dengan seorang berbangsa Spanyol yang dia tidak kenali. Orang Spanyol itu pun menjemput dia ke gereja pada hari Ahad untuk bersembahyang. Selepas bersembahyang pagi itu, seorang pastor juga seorang misioneri berbangsa Amerika yang menjaga dan memimpin gereja itu pun berbicara dengan Alfonso. Alfonso pun menceritakan semua latar belakang hidupnya dan kehidupannya semasa dia sebelum sampai di Indonesia. Pastor Amerika itu pun sungguh berkasihan mendengar cerita Alfonso. Pastor Amerika pun bersedia membayar sewa rumah untuk Alfonso. Sebagai balasan, Alfonso pun bekerja sebagai tukang kebun gereja dan mengurus sistem suara di gereja pada setiap hari Ahad. Alfonso masih memikir tentang hari Sabat. Pada satu pagi, semasa sedang buka internet, dia mempunyai satu alamat gereja Kristen Seventh-day Adventist di Bandaraya Jakarta. Hari Sabat seterusnya, dia pun pergi ke gereja Adventist berkenaan. Sejak hari itu, Alfonso tetap bersembahyang di gereja Adventist pada hari Sabat, tetapi bekerja hari Ahad di gereja lain. Walaupun tidak ada pendapatan yang lumayan dan masih tinggal di negara asing, Alfonso mulai ingat dan kembali lagi pada Yesus. Dengan pendidikan hanya di peringkat menengah, Alfonso bercadang untuk pergi ke mana-mana universiti, tetapi tiada wang. Dan tiada seorang pun yang sudi akan membantu dia. Gereja yang berjemaah pada hari Ahad tidak dapat membantu. Gereja Seventh-day Adventist pun tidak dapat membantu. Beberapa pihak telah dapat membantu Alfonso menghubungi ibu bapanya di gereja Liberia. Alfonso belum pernah bercakap dengan mereka sejak dia melarikan diri ke negara jiran. Selepas 3 tahun tinggal di Indonesia, gereja yang pastor yang menjaga gereja yang bersembahyang pada hari Ahad pun berhenti membantu Alfonso untuk membayar sewa rumah. Alfonso mula kembali hendak menjual dadah. Dia juga berfikir beberapa alternatif lain seperti buat skam dan menjalan kegiatan penipuan. Tetapi sebelum dia melakukan semua itu, Alfonso pun berkahwin dengan seorang gadis Indonesia. Semasa bekerja dengan misioneri yang bersembahyang pada hari Ahad, Alfonso telah jatuh cinta dengan Wastinah, saudara kepada salah seorang pembantu dalam rumah misioneri. Wastinah bukan orang Kristen. Selepas beberapa bulan berkahwin, tiba-tiba Alfonso merasa ada peluang-peluang baru dan keinginan untuk pergi ke negara China lagi. Semasa di negara China, pemikiran melayang kepada Tuhan semula. Dia pun suruh istrinya pergi ke negara China untuk tinggal bersama dia. Pada suatu hari selepas bekerja, Alfonso pergi ke sebuah situ jual buku. Alfonso jumpa dan beli sebuah buku kitab suci bahasa Inggris. Pada malam itu, semasa berada di tempat tinggal mereka, dia buka buku kitab suci dan tangannya sangkut pada buku pengkhotbah 1 ayat 2 yang berbunyi, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan berlaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kehidupan saya selama ini adalah penuh dengan kesia-siaan, kata Alfonso istrinya. Kita perlu balik ke Afrika untuk memulakan hidup baru di sana, kata Alfonso seterusnya. Pada bulan April 2006, Alfonso dan istrinya, Wastinah pun berangkat dengan kapal terbang dari negara China ke negara Liberia di Afrika. Apabila sampai di negara Liberia, Alfonso, istrinya Wastinah dan 3 orang anak mereka juga berumur antara 12 tahun, 8 tahun, 5 tahun, telah
disambut dengan penuh mesra oleh ibu bapanya. Mereka terus dibawa ke kampung ibu bapa mereka di Bandar Buchanan. Setahun selepas mereka tinggal di Bandar Buchanan, Liberia Afonso pun dibaptiskan di dalam gereja Christian Seventh-day Adventist. Istrinya pun dibaptiskan. 3 bulan kemudian, Afonso merasa amat gembira sekali dan dia mengucap berbanyak terima kasih kepada Tuhan kerana telah selamat membawa dia melalui jalan yang amat jauh untuk balik ke kampung. Hari ini, pada tahun 2020, Afonso sedang bekerja sebagai buruh di syarikat pembalakan tidak jauh dari Bandar Buchanan. Istrinya, Wastina, buka sebuah seto makanan di tepi jalan depan rumah mereka dengan menjual nasi bungkus, kuih muih, sayur-sayuran, minyak masak, dan makanan ringan lain. 2 orang anak mereka yang berumur 12 tahun dan 8 tahun pergi ke sekolah, sementara anak perempuan mereka yang berumur 8 tahun tinggal bersama Wastinah menjual di seto mereka. Afonso sungguh bersedia ingin berkongsi cerita-ceritanya dengan sesiapa sahaja, kisah bagaimana Tuhan telah bekerja dalam dia dan membantu dia selama ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan bagi semua hikmat dan pengetahuan, kata Afonso. Apabila saya merasa bersalah, takut akan Tuhan timbul dalam hati saya dan Tuhan buat saya bijak dan menang. Sebahagian daripada peruntukan dana persembahan Sabat ketiga, belas suku ketiga tahun 2020 akan digunakan untuk membangun semula sebuah sekolah rendah Christian Seventh-day Adventist di Bandar Buchanan, negara Liberia yang telah dibakar musnah dalam perang saudara Liberia. Afonso berharap akan menghantar anak-anaknya bersekolah di sekolah Adventist ini mulai tahun 2020. Okey, jadi ini saja pelajaran berita mission kita untuk minggu ini. Semoga apa yang kita perdengarkan di dalam berita mission tadi akan menjadi pedoman, dapat sebagai teladan dalam kehidupan kita, walaupun banyak rintangan yang kita harungi seperti Afonso, yang melakukan banyak kesilapan dan banyak perbuatan yang salah dan melanggar hukum 10, tetapi akhirnya beliau juga sedar. Beliau juga mengetahui perbuatan yang beliau lakukan itu salah dan beliau kembali ke pangkal jalan dan bersyukur beliau juga telah mendapat sebuah keluarga dan mendapat seorang isteri, mempunyai anak dan kembali ke negara asal mereka, yaitu Liberia. Semoga apa yang kita harungi dalam kehidupan kita juga, dia juga sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Dan gunalah peluang yang ada untuk kita bertobat, sebab bertobatlah salah satu daripada jalan kita keluar daripada kesilapan, jalan yang kita telah harungi selama ini. Jadi semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.